Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Dan hamba-hamba Allah yang Ar-Rahman, yang Allah redha, mereka ialah yang berjalan di muka bumi ini dengan sopan santun. Dan apabila orang berkelakuan adab terhadap dia, dia jawab dengan baik, dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tak diingini. Dan mereka Allah redha itu ialah tekun dalam ibadah ke Tuhan, baik siang ataupun malam, sujud ataupun berdiri. Dan juga mereka yang berdoa berkata, wahai Tuhan kami, sisihkan azab neraka jahanam dari kami. Sesungguhnya azab siksa adalah mengerikan. Sesungguhnya neraka jahanam tempat penetapan, tempat tinggal amat buruk. Dan juga mereka yang Allah redha ialah apabila membelanja harta tiada melampau batas dan tak bakhil. Sebaliknya perbelanjaan mereka adalah sederhana di antara kedua, iaitu tak boros dan tak bakhil. Subhanallah azim. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah sekalian, kita baru berada dalam tahun baru Hijriah. Hari ini tak silap hari ke-11. Jadi kebetulan dengan ada program nama dia Quran Time. Saya tengok kat TV, tajuk dia adalah tajuk yang saya nak baca, saya dah baca tadi, yang diberi nama Ibadur Rahman. Tajuk ni yang ada 12 ciri. Malam ni insya-Allah kita cuba tengok ciri pertama. Ibadur Rahman itu orang yang Allah redha dalam hidup dia. Kita hari-hari duk minta dengan Allah redha, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Adakah redha itu hanya dengan ibadah? Tidak. Redha itu hanya berkait dengan akhlak sekali, bentuk kehidupan kita. Ibadah itu nak bawa kita. Jadi ayat yang pertama seperti tadi, surah Al-Furqan ayat 3, yang maksud dia, saya ulang balik, hamba-hamba yang Ar-Rahman, Allah redha, dia berjalan atas muka bumi ini dengan akhlak yang baik. Wala tamsi fil ardi maraha. Itu pesan Luqman Hakim pada anak dia. Maknanya kamu ni berkomunikasi dengan manusia. Komunikasi ni berjalan, komunikasi juga. Orang nak anggap komunikasi ni bercakap, tak. Cara nak tuju itu pun dia panggil komunikasi. Jangan nampak dia bercakap saja. Sebab orang kurang bercakap, kadang-kadang dia pergilah bentuk berjalan. Maka Allah pesan, jangan kamu berjalan atas muka bumi ini maraha, dengan sombong. Tapi lah ayat kita ni dia kata hauna, dengan sopan santun. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah sekalian, jadi apabila kita kata Ibadur Rahman, iaitu golongan menghamba pada Allah,
tidak golongan yang bertentangan dengan Allah, bukan yang memperhambakan setan, bukan memperhambakan tagut, bukan memperhambakan syahwat. Jadi apabila kita kata gitu, kita lihat bahawa ibadur rahman itu mengandungi pengertian zat Allah, bahawa mereka adalah hamba-hamba yang layak mendapat rahmat. Orang yang ibadur rahman ini ialah orang yang layak terima rahmat Allah. Semua orang boleh terima rahmat Allah ni. Dia kafir, dia zindik, dia etis, malah Fir'aun pun terima rahmat Allah. Tapi layak tak layak. Orang yang tak layak dia panggil kufur nikmat. Dia terima tapi tak layak, Allah beri juga. Kenapa? Sebab Ar-Rahman. Ramai orang macam tu kan. Dia hanya nampak dia. Nampak dia. Fa'amal insan iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Tuhan sayang kat dia. Walaupun dia tak buat amal tak apa, dia sihat, dia segar, dia kaya, anak-anak dia bagus, bijak-bijak, harta melimpah ruah, padahal Allah beri. Allah beri peluang kat dia. Sampai masa Allah kat tu mana ghadabi. Allah marah. Kemarahan Allah ni menyeluruh. Kadang-kadang individu, kadang-kadang masyarakat, kadang-kadang semua dunia akan menimpa sebagaimana kita timpa sekarang, yang kita semua akui kan. Kadang-kadang semua umat. Itu nama dia rahmat Allah. Jadi ibadur rahmat ini yang paling penting mengakui. Akui itu nama dia rendah hati. Orang mengakui kelemahan dia, nama dia rendah hati. Orang mengakui bahawa hak dia dapat ni bukan ada usaha dia, nama dia rendah hati. Dia tak kata semua hak dia belaka, sebab dia belajar, sebab dia tu tidak. Itu penting. Apabila kita rendah hati, kita ngaku yang bukan semua benda kita boleh buat belaka. Ada orang lain boleh buat, yang kita kena kongsi dengan dia. Ada kita perlu pada orang lain. Ta'awanu al-birri wat taqwa wa la ta'awanu al-ismi wal 'udwan. Ada orang yang kata tak perlu. Sebab apa? Sebab dia bukan ibadur rahman. Jadi apa kata dalam buku kita ni tuan-tuan? Ini peribadi dan juga akhlak. Akhlak ni khuliqa, bentuk kejadian dalaman. Akhlak ni al-akhlak, penampilan luaran. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Akhlak Nabi memang 100%, tidak ada cacat celah. Sebab Nabi Allah dah beri dia maksum. Akhlak kita ada kelemahan. Apabila ada kelemahan, kita baiki peringkat-peringkat. Kelemahan tu kadang-kadang orang lain nampak, mencerminkan kita. Kadang-kadang kita nampak, tapi sebab kita hati kita tak rendah diri, rendah hati, kita kata peduli apa orang lain. Ini salah. Ini salah tuan-tuan kan. Kita keluar kata peduli apa ni bahaya kan. Tak perlu pada orang lain. Mana tak masuk dalam tajuk kita ibadur rahman. Baik. Ibadur rahman ini ada hubung kait dengan tajuk pertama. Pertama adalah bentuk berjalan. Nabi ni dia berjalan, katanya kitab Syama'il Muhammadiyah, umpama orang duduk atas turun bawah. Dia berjalan Nabi. Dia banyak tunduk daripada mendongak. Banyak tunduk daripada mendongak. Kan? Kenapa tuan-tuan? Kita kalau kita banyak mendongak, kita banyak kritik. Betul tak? Betul. Padahal Allah Ta'ala afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mu kena tengok walaupun seekor unta kurus pun. Betul. Kita berjalan mendongak ni, kita banyak mengkritik. Tengok apa benda apa kita kritik. Semua tak betul belaka. Kita tak ada pun sifat kata bersyukur bangga dan orang tu hebat, yang kita tak hebat. Tidak ada. Kenapa? Sebab kita tak ada sifat ibadur rahman tadi. Jadi dia kata ini berlakulah satu sifat, dia panggil panah setan. Setan ni dia ada 40 jenis panah.
Panah yang mula-mula sekali dia panah kita, sombong. Setan. Dia panah di hati kita. Sombong itu akan melahirkan sifat-sifat mazmumah, iaitu nama dia riak, nama dia ujub. Itu sifat-sifat dalaman kan. Nama ta'ajub, itu benda dalaman. Yang orang semua tak nampak. Jadi yang nampaknya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang paling ndaknya semua sifat tadi kita kena ada keikhlasan. Maka dalam buku kita kata apa? Jangan engkau memalingkan mukamu, memandang rendah kepada manusia. Kadang-kadang ada kita tak suka kan, bukan setakat kita maling muka, body sekali kita kona ke lain. Berlaku kan? Berlaku. Kita nak pergi tengok dia, Allah sok kona ke lain. Kadang-kadang masuk dalam kedai, kita minum, nak suruh lepas dulu. Kenapa? Sebab tak mampu semuka. Tuan-tuan, ini pun satu sifat yang tak bagus. Ini sifat pertama. Baik, apabila kita lihat tajuk ni, kita nak lihat makna ibadur rahman secara jelas. Ibadur rahman ataupun ar-rahman secara jelas. Ar-rahman ni tuan-tuan, zat Allah yang amat pemurah, yang maha pemurah. Ar-rahman, ar-rahman allamal Quran, allamahul bayan, khalaqal insan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada berapa? Tak silap saya 33 kali. Apabila setan mendengar Nabi baca, setan pun mengaku. Apa setan kata? La bi syai'in bi ni'matika rabbana nukadzibuka falakal hamdu. Hakmu kata tu Allah, aku satu pun tak membohongi, dan aku juga memuji engkau. Dalam keadaan setan itu sombong, Allah nyah dia kan, Allah bawa dia ke dunia, duk sekali kita ni, kesenangan di akhirat, dia pun kata falakal hamdu, sementara kita pula kan. Itu setan. Jadi dia kata Allah ni penyayang dia, pengasih dia, semua ada itu sebab dia pemberi rahmat. Penyayang dia, pengasih dia, ya, semua ada tu pemurah sebab dia pemberi rahmat. Kita mati ni tuan-tuan, masuk kubur, masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Sebab tu kita terkejut bagaimana orang beri minum sikit kepada anjing boleh masuk surga. Kita nak fikir tak dan, kan? Tak ada nak fikir. Sedangkan orang beribadah tiba-tiba sembahyang masa boleh masuk neraka. Sebab tu kita kena ada Allahumma khtim lana ajalana, di end kita. Allahumma khtim lana ajalana ni bi husnul khatimah, di end yang baik. Baik itu bukan mati tak katil. Sedangkan para sahabat nak mati medan perang, Hamzah nak mati medan perang, tapi Allah mati tak katil. Bukan gitu tuan-tuan kan. Allahumma khtim dalam kita. Maka di end kita ini ada hubungan dengan soal Allah. Allah kata bagaimana kamu gunakan umur kamu dulu. Umur kamu tu di end. Kita kena bersyukur. Walaupun di end kita 80, 90, 65 macam-macam kan, muda, kita kena bersyukur. Sebab Allah juga tanya masa muda. Dia tanya juga apa kamu buat masa muda. Sebab Allah panggil malaikat, dia tanya malaikat, dia kata orang ni tua ni tak boleh gerak dah, nak beramal tak boleh, nak berkelip tak boleh. Maka kata Allah, mu pergi ambil amal dia masa muda. Makna masa muda dulu amal kita banyak. Paling tidak masa muda kita tak deraka pada ibu bapa. Wa bil walidaini ihsana. Walaupun masa tu solat kita, aurat kita terbuka, ada benda nombor satu, tak derhaka pada ibu bapa, masya-Allah. Ambil markah tu, bubuh masa tua. Walaupun masa tua kita ada peluang beribadah. Itu apa tuan-tuan? Rahmah Allah. Rahmah Allah. Maka Ar-Rahman ni sifat pertama.
Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nama-nama Allah pertama duk di Ar-Rahman. Abu Jahal, Mat, mari sini. Aku tengok mu ni banyak Tuhan macam Tuhan aku juga. Abu Jahal. Sebab masa Nabi mendakwah Bilal bin Rabah, kan, Bilal sebut Ahad, Bilal tak sebut Allah. Ahad tu wakil pada Allah Esa. Ahad. Qul huwallahu ahad. Ahad tu Bilal sebut Ahad. Kenapa? Tak larat. Bila tak larat sebut asyhadu an la ilaha illallah, masa sihat boleh, kan? Kita pergi tempat orang sakit, orang uzur, kita kata baca Yasin, baca Yasin. Logik kejap, dia mulut pun tak terbuka. Tak, lu sebut Yasin, kita baca Yasin ya. Kita pun asyhadu an la ilaha illallah, tak larat, kita sebut Allah. Nampak tak? Sedangkan bila dia kena lanyak berbulan-bulan, maka dia ambil satu sifat ahad pada Allah. Sebab ahad itu as-samad. Sebab as-samad itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak kufu, tidak kufu. Kufu ni la syarikalah. Itu bila. Tetapi Nabi bercakap dengan orang lain tak gitu pula. Bercakap dengan orang cerdik, Abu Bakar Siddiq, kan, dia orang hebat. Umar Al-Khattab, orang alim. Uthman Affan, Ali. Itu lain pula tuan-tuan. Jadi puak ni anggap apabila Nabi sebut Ar-Rahman, apabila Nabi sebut Ilahi, Nabi sebut Rabbi, Nabi sebut Rabbana, Nabi sebut Allah, dia anggap sama banyak dengan Tuhan dia juga. 360 ketul depan Kaabah. Maka turunlah surah Ar-Rahman, tuan-tuan. Surah Ar-Rahman kita baca, kan? Turun. Sebab itu tuan-tuan, Quran ni jawab isu. Kita baca Quran ni, semua isu dalam kehidupan terjawab. Walaupun tak ada orang tanya, tak payah tanya, kita jawab. Paling tidak kita jawab hati kita sendiri. Tadi Syekh jadi imam, terjawab dia Al-Kafirun, jawab bahawa mu dengan aku tak serupa cara mu sembah tadi, kan? Jawab. Kita pun amin, mengaminkan apa yang didialog kalam dia, kan? Tadi Syekh Al-Kafir, Al-Falaq pun sama. Sementara pula surah kita malam ni Furqan ni ayat 63 ini yang cerita dengan Ar-Rahman. Maka dia kata Ar-Rahman ni sebut dalam Quran paling banyak 800 kali. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan kita jumpa Rabbana taklah bilang pun dah. Dulu ustaz-ustaz dulu bilang satu ulama dulu. Rabbana berapa? Tuan-tuan, Maliki berapa? Ilahi berapa? Sekarang mudah. Dia ada benda nama Mu'jam. Mu'jam ni sistem komputer masuk plak. Ar-Rahman berapa kali dalam Quran? Mudah sekarang. Pensyarahkah, student sekarang mudah. Zaman saya payah. Buka Quran ni belik sana belik sampai pagi. Nak cari kalimah Allah 800 kali. Ar-Rahman, kan? Tapi manusia ni bila mudah dia jadi makin mudah, kan? Orang kita ni hak veteran ni kita rasa payah. Apabila payah kita rasa berharga. Tak, kita rasa amat bernilai, payah. Maka dia kata 800 kali berasal kata rahmat berarti pemberi. Berarti pengasih maha, berarti pemurah maha, berarti penyayang. Kita ni sayang masa ada kat depan, kan? Sayang pinggan aku beli dulu ke overseas pecah, cucu main tak, masa tak pecah tu sayang, dah pecah lebar habis dah, kan?
Lepas tu pemurah sama juga. Bila agak kita rasa kita pemurah? Kita rasa malah ada kepentingan baru pemurah. Maknanya kita beri 1, orang lain beri 10, baru kita rasa pemurah. Kan? Ada orang dia bela orang tua, tak takut paut dengan dia apa? Bagusnya basuh berak kencing orang tua ni, cek orang tua tu tak ada anak pinak, esok mati dia beri tanah 1 juta ekar. Cuba orang tua tu seorang diri ada? Tak ada. Siapa nak pemurah? Siapa ada orang kata biasa-biasa nak bela? Tak ada. Tak takut paut. Bapak aku tak sempat. Sebab apa? Sebab ada kepentingan. Pemurah manusia ada kepentingan. Pemurah Allah tak susut. Tak susut. Lepas tu pula tuan-tuan, pengasih, penyayang, pengasih dekat-dekat. Lepas tu Ar-Rahman ni Allah beri rahmat pada makhluk dia, tak pilih. Tak pilih. Tak pilih, tak pilih, tak pilih. Sebab tu tadi saya kata dia, orang yang kata dia tak beribadah tiba-tiba dia sihat kan? Sebab tak pilih. Seterusnya dia kata, dalam Allah beri rahmat itu ada benda yang sikit boleh guna untuk semua orang, nama dia barakah. Ini penting. Barakah ni makna umpama kalau pokok, kenapa pokok itu kuat? Sebab dalam pokok itu ada satu batang yang kuat. Cuba kita banding pokok yang ditanam tepi jalan tu kan, yang dipacak, dengan pokok manggis. Pokok manggis tu kita bergayuk kat Julai dia tak patah kan. Tuan-tuan pengalaman, saya pun sama. Budak-budak sekarang pengalaman tak? Hak dipacak tepi jalan tu, pacak naik ribut orang pang tumbal kena tak kereta. Pokoknya besar tapi akarnya tidak beri apa-apa. Hak ni pula kecil, tak tumban-tumban tuan-tuan. Kenapa? Barakah yang tinggi. Barakahnya. Semalam jumpa kawan saya, dia pencet. Mu pergi mana? Aku duk pergi cari durian kunyit. Saya tak kata apa, serilek lah. Hati saya kata bengong sungguh. Pencet 8 tahun sibuk dengan durian kunyit. Kau dah kata, pergi mana? Dengan kuliah. Okey juga kan? Tapi tak salah lah. Yang kau ni nak sibuk tanam durian kunyit, siapa nak makan? Saya tanya dia, aku pergi kat toke durian kunyit ni, tuan dia ni, dia tanam dulu masa umur 70. Allah panjangkan umur dia, sekarang cucu dia sempat makan. Betul juga. Kenapa? Rahmat. Nah, Allah panjangkan umur dia. Ada kawan saya, dia ni ustaz. Tapi cerita ni bentuk peribadi sikit lah kan. Dia ni dah duduk ngajar-ngajar, pam, kahwin lagi seorang. Isu ni patut tak cakap, tak apa contoh. Bini dia hak lagi seorang tu minta cerai-cerai lah. Dia pergi ke sekolah, bawa anak dia semua kerja cucu. Sebab apa? Dia kahwin dengan bini muda lagi seorang, dia dah tua dah. Tapi ingat berkat Tuhan kan, Allah lanjutkan umur dia. Anak dia hak dokong ni doktor dah sekarang. Sempat dia rasa dengan anak dia. Dua contoh. Satu durian kunyit, yang kedua ni durian tak kunyit. Kawan saya, mana Allah lanjutkan umur dia, sempat dia merasa anak dia ni pergi belajar Mesir, balik jadi doktor. Kerja sabar. Kerja sabar. Adakah kerana sebab kita makan ubat tu ubat? Tak ada. Ini berkat. Dalam kita terima rahmat Allah ni, kita nak cari berkat ya. Berkat ni benar sikit, manfaat banyak. Tuan-tuan kan, dalam kalimah Ar-Rahman tadi. Baik, pergi lagi tuan-tuan. Apabila Allah beri berkat, ada benda lagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Masya-Allah, nikmat Tuhan kamu sebut. Ni surah mana? Ad-Duha belakang ni. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Daripada Ar-Rahman turun barakah, ada nikmat. Nikmat ni yang penting mutmainnah kita ni. Nikmat mutmainnah, itu dia nak kemanisan
beriman kita tak. Jadi wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau itu nikmat Allah, maka Allah tak terhitung. Ambillah kertas A4 selori tulis, tak terjawab. Cari pokok-pokok ni, Allah kata pergi sudut air laut buat pen, tak terjawab. Contoh, nikmat kita juga tanya kawan kita kan. Saya semalam ada kawan telefon daripada Pekan. Dia sebut seorang semua tu duduk atas kursi roda belakang dah. Sebaya dengan saya. Saya kata memang dulu kalau bak gelecek bola pun takut kat dia. Dulu. Sekarang dia kata tak, atas kursi roda. Saya kata kat bini saya, Masya Allah, bersyukur kan. Sebab kita boleh lagi mari ke surau, boleh berkongsi ilmu, boleh berselak, boleh menyalakan dinding. Tak? Jangan main. Kenapa? Sebab barakah, sebab rahmat Allah. Bukan kerana kita kata sebab aku dulu kita ada. Tak ada. Kita kembali ke situ. Sebab apa? Sebab tajuk kita ni ialah Ibadur Rahman, Allah redha. Allah redha, mana Allah bagi peluang. Dan kita pergi lagi. Dia kata apa? Manusia selalu berhajat pada rahmat Allah. Betul. Manusia berhajat pada rahmat Allah. Cuma manusia ada tak tahu yang ini rahmat Allah. Dalam dia berhajat, dia tak tahu bahawa ulaika yarjuna rahmatallah. Ni cerita Mak Hajrah ni. Ada orang kata Nabi pindah takut, lari. Bukan. Jelas. Ulaika yarjuna rahmatallah. Nabi pergi ni kerana rahmat Allah ni. Tajuk kita ni rahmat Allah. Jadi nak cari tak jumpa. Mana rahmat Allah di Mekah tak dapat. Semua tentang Nabi. Pergi Taif tak dapat. No, di Madinah ada. Tuan-tuan. Luas kan? Luas tuan-tuan. Ni. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim ulaika yarjuna rahmatullah. Ada ayat lain pula a'zamu darajatan. Ada ayat lain wa nasaru. Ayat sama. Surah sama. Tapi hak ni saya kait dengan tajuk ulaika yarjuna rahmatullah. Kita ni sama. Kita mari ni kerana rahmat Allah kan? Kerana rahmat Allah tuan-tuan kita mari ni. Dan kita cerita baru nampak rahmat Allah. Manusia harus tahu, yakin. Tuan-tuan. Mana dia terima rahmat Allah. Kan? Nikmat Allah. Kan? Berkat Allah. Yakin ke tidak? Ini penting. Takut terima gitu. Apabila yakin, dia tunjuk keyakinan dia. Dia tunjuk. Tunjuk dengan apa? Dia beri zakat. Zakat. Tunjuk dengan apa? Dia tingkat amalan. Tingkat amalan. Tunjuk tu. Tingkat amalan tunjuk. Memanglah tunjuk tu bini tengok, anak tengok, kawan tengok tak. Tapi Allah tengok. Itu tunjuk. Tunjuk dengan hakul yakin. Bukan main ainul yakin. Ainul yakin ni macam kawan saya semalam ajak minum, dia cerita dia pergi ke Agra tengok Taj Mahal. Dia cerita Taj Mahal ni Aurangzeb apa semua. Kebetulan saya pun dulu belajar sejarah India ni. Saya suka ambil sejarah masa tu STPM, sejarah India. Boleh cerita sikit. Adakah hak dia tengok tu dengan biji mata sendiri balik dia jadi hakul yakin? Tak, lama-lama hilang. Itu nama dia ainul yakin. Kan? Kita pergi melawat cepat orang, jadi ainul yakin. Beza pergi tengok Baitullah. Betul tak? Hakul yakin. Cuba tanya orang pergi Mekah 4-5-6 kali, nak pergi lagi? Betul tak? Tanya orang pergi umrah. Sebab apa tuan-tuan? Hakul yakin. Hakul yakin tandanya adanya Safa Marwah. Hakul yakin adanya Baitullah. Hakul yakin adanya Arafah. Hakul yakin adanya Masjid Nabi. Jelas. Jadi kita ni kena yakin.
Jadi mari pula ain yakin, mari hakul yakin. Itu penting. Apabila hakul yakin tuan-tuan, tak kira pukul berapa, zak bangun. Tak kira hari apa, zak bangun. Bangun apa? Bangun menunaikan kewajipan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Tak payah pakai jam. Beli jam, kelak, jam jam pembori raung pergi rumah orang lain, berjalan pergi kejut orang lain. Sebab tuan jam tu tak ada hakul yakin. Itu mana kita ni dalam bab tajuk kita ni. Maka dia kata apa? Semua benda Allah beri kita ni, makan, minum, kenderaan, tubuh, semuanya mesti adalah dipanggil limpah dan kurnia. Maknanya kurnia Allah ni bukan sekat biasa, melimpah ruah. Contoh, Allah kurniakan tangan untuk menulis untuk apa? Tiba-tiba hak boleh buat menulis tu orang tak tangan. Orang kudung, okey you jumpa, tangan tak ada, boleh melukis pakai kaki. Itu makna limpah kurnia. Sungguh kan? Allah kurnia tangan untuk menulis ni. Tiba-tiba benda tu apa, bakat kurnia tu duk dia hak si kudung tu pula. Kita ada tangan lukis botol, terkejut botol ke biawak kita ni. Kenapa? Sebab tak ada benda tu kat dia. Allah tak kurnia kita, tak ada bakat, orang kata, kan? Tak ada bakat. Tapi kalau kurnia Allah ada benda tu, sekejap dia boleh buat. Kenapa? Mari pada rahmat Allah Ta'ala tu. Makin turun ya tuan-tuan. Banyak, luasnya rahmat Allah. Kita pergi lagi. Maka kita perlu bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu ya tuan-tuan kesimpulan. Ya. Maka Aisyah pun tanya Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah, kamu ni makna Allah dah garanti syurga dah. Kita dengar kan? Kenapa kamu bersungguh semayang sebengkak kaki? Aku semayang ni title aku bukan macam title kita ni. Semayang peringkat bersyukur. Kita ni semayang peringkat syariat. Kita ni bersyukur tak bersyukur tak tahu lagi. Tuan-tuan ke main? Kita mari ni pekat syariat. Sebab kita mari lama dah. Lebih pada 40 kali Imam Ghazali kata. 40 kali kita buat, jadi rutin, kita rasa betul ringan. Itu amalan budaya. Budaya. Pergi kita kopi mamak Nescafe, mamak Nescafe, 4 hari tak pergi, mamak cari kita. Jangan jumpa mamak cerita dah. Mamak terkejut tak mari hari 41. Bini buat kat rumah penuh cekor pun kedai mamak juga. Itu budaya kan. Tapi lepas ni bukan budaya tu kan. Bukan budaya. Abid memperhambakan diri. Sebab tu Maliki Yaumiddin, kan? Aku ni milikmu, mu suruh apa aku buat belaka, kan? Maliki Yaumiddin, milikmu, milik dunia, milik akhirat, kan? Aku ikut belaka. Maliki Yaumiddin, kan? Semua orang baca gitu belaka, kan? Aku ni milikmu, mu boleh ambil bila-bila masa. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Aku nak masuk pintu syurga-Mu, macam-macam pintu ada. Mu berilah ruang kat aku, pintu mana? Pintu zakat, pintu solat, pintu haji, pintu sedekah, pintu buat baik, pintu tu, pintu ni. Banyak pintu. Bukan satu pintu. Sebab rahmat-Mu luas. Itu hak Allah beri kat kita tuan-tuan ya. Ar-Rahman Allah ni. Kita pergi lagi. Ada hadis kursi ni tuan-tuan. Apa dia kata? Dalam sebuah hadis kursi Allah kata, Ibn Abbas, aku adalah Allah. Anallah. Allah kata dia Tuhan. Betul lah. Jadi kalau Fir'aun kata dia Tuhan, salah.
tiada Tuhan melainkan aku. Tak. Rahmatku mendahului murka aku. Tengok. Tadi saya kata, dia beri. Nampaknya aku beri ni macam tu tak berubah. Aku murka, aku beri banjir besar. Siapa? Nuh. Bukan kepada Nuh, pada umat dia. Banjir besar yang tidak pernah berlaku pada dunia kan. Aku beri kan. Umat Fir'aun, Bani Israel sesat 41 tahun. Musa bawa dia kan. Dan aku beri jemberan laut Suis tu dalam sekelip mata, tapi tak beriman juga kan. Kita pun sama tuan-tuan. Allah beri. Yang pentingnya kita bersyukur. Apa dia kata? Maka Tuhan maka Allah dan Muhammad dan Nabi Allah kalau mengaku dakhal jannah. Mudah. Dan aku beri itu mu tak lari. Mengaku aku sebagai Allah, Muhammad sebagai nabiku, utusanku, dakhalal jannah. Mu udkhuluha bisalamin amin. Masuk surga. Tuan-tuan, satu lagi hadis kursi riwayat daripada Abi Hurairah. Apa dia kata? Akulah Ar-Rahman. Tadi Allah kata dia Allah, ini Ar-Rahman. Hak kita bincang ini. Apa benar Namaku dia kata terambil, dia kata Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Pengasih itu jauh, penyayang itu rahim dekat. Rahim ni dekat, dalam kandungan tu rahim lah, dekat. Dan kita pun keluar dengan rahim Allah. Rahmat itu luas. Jadi apa kata? Barang siapa menyambung silaturahim. Ini Allah pesan. Jangan kita ni sebut rahim rahmat, tapi kita qati'. La yu'minu ahadukum. Tak beriman seorang yang qati'. Qati' ni putus hubungan silaturahim, walaupun dia hebat beribadah. Silaturahim, kaum kerabat, zawil qurba, wal yatama, wal masakin, jiran-jiran siapa pun jangan putus hubungan. Makin-makin kita macam ni, makin tak putus hubungan. Hak lepas-lepas dia nak fikir sangat. Tuan-tuan, baru ni saya pergi alumni saya kat Kelantan 71 sampai 78. Ramai kot pergi, 200-300 orang. Jawatan jangan tanyalah, macam-macam. Saya terfikir, berkatnya aku mengaji dengan Tok Guru dulu, ustaz-ustaz aku, tak ada seorang pun member tu yang kita kata mengganggu. Hak pencen paling-paling bawah jadi imam. Saya jumpa pencen kat mana? Aku pencen jadi imam. Kira paling bawah tu kan, bukan nak pelakon imam, tidak. Hak lagi atas macam-macam, penasihat bank lah tu ni kan. Tuan-tuan, macam-macam. Kenapa tuan-tuan? Sebab itu berkat Tok Guru hak mengajar. Bukan bijak pun. Semua ada tak bijak. Saya lagi tak bijak. Seorang tu peguam, Datuk Asam Rahman nama. Dah jumpa, semua tawaduk berlaku. Tuan-tuan kan? Jumpa seorang, ni nak cerita tuan-tuan, yang dia pernah guna kuasa dia. Kuasa dia tukar saya. Padahal dia sekati dengan saya ni, tidur sekati kat universiti tu, dia tukar anak. Jumpa hari tu, saya tak sempat minta maaf, dia minta maaf kat saya. Saya kira hak lepas-lepas kan. Habis cerita tu zaman bertukar, dia mari minta maaf, kata Din, tak payah kau minta maaf. Sekarang ni kita fikir apa kita nak buat, kita pencen. Hak lepas biar. Kalau saya nak marah tuan-tuan, tak ada sifat ibadur rahman habis dah. Itu tuan-tuan, dalam tugas macam-macam Allah uji dah. Sain surat sain dia tukar. Dan saya fikir cerita tukar ni biasalah, zaman kita tugas lah. Saya tak kata apa-apa tuan-tuan. Itu maknanya ibadur rahman. Kita tak mahu putus hubungan dengan dia kan. Sebab cerita mati tak tahu dia dulu. La yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Tak tahu dia dulu ataupun kita kemudian. Kita azan ke Syekh?
Azan ke tu? Bagi laluan azan. Kita habis sikit lagi ya. Lepas azan kita tutup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Masya-Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Masya-Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya-Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Hayya 'alal salat. Azim. Hayya 'alal salat. Azim. Hayya 'alal falah. Azim. Hayya 'alal falah. Azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah wa ba'd. Innaka la. Alhamdulillah. Kita ambil sikit contoh ya, para sahabat iaitu Umar Al-Khattab. Satu hari Umar jumpa seorang remaja yang berjalannya sampai Umar tegur dia. Dia kata, remaja, kamu sakit ke? Mana berjalan tu kononnya nak tunjuk warak lah kan? Dia kata, macam kau sakit. Maka Umar berkata, janganlah kau berjalan ya sampai menyebabkan membuat macam agama tu mati. Ya, jangan nampak Islam ni agama yang mati. Islam ni agama hidup. Dan ada seorang sahabat muslimat kata, demi Allah, Umar ni orang yang dia berjalan paling berwibawa. Nabi pun sama. Kita tengok dia berjalan tu berwibawa. Cara berjalan, bukan sombong. Mana ada sifat kepimpinan. Sini kata cepat, tegas. Jika dia bercakap, dia paling lantang. Lantang tu bukan marah. Lantang ni jelas. Jelas. Jelas ya. Dia bercakap jelas. Sekali cakap tegas jelas, orang tak ulang-ulang lagi. Umar ni. Lepas tu jika dia memukul ataupun melontar atau menembak, dia yang paling tepat.
Ya, kalau bukit amal dia ada kan penembak tepat dia. Satu peluru, satu musuh. Habis cerita. Lepas tu, tapi dialah orang yang paling hebat beribadah. Seimbang. Dalam bab kehidupan, dalam bab pemerintahan, pentadbiran, tegas, berwibawa, maka dalam bab ibadah pun berwibawa. Itu sebenar yang dikehendaki dalam tajuk kita malam ni. Itu dipanggil ibadur rahman, remaja, hamba, tua muda yang sifat tawaduk tapi tegas, tapi dia juga merupakan orang yang boleh kita ambil iktibar dan sebagainya. Kesimpulan jemaah, ya, amal yang diterima oleh Allah, dia kata, bukan dengan cara menyombong tadi. Balik pada rumah, baliklah. Dia pernah lontar jagung pada seorang remaja, akad takbir, terus terpeleok leher. Umar pernah lempar kat leher. Dia kata khusyuk tu mengaduk kat leher. Ni khusyuk tu mengaduk di kat leher, duduk di hati, Umar kata. Jadi balik pada tajuk kita lah. Ibadur Rahman ni berjalan ke mana, semua ada hubungan dengan sifat-sifat hati, sifat-sifat dalaman, sifat riak ke, sifat ujub ke. Lepas tu kata, bukan kerana banggakan diri, kerana keturunan, kerana apa, kerana macam-macam, tak ada. Yang ada hak depan mata kita tu semua alat belaka untuk permudahkan urusan dah. Hak kita pakai, kita guna tu memudahkan urusan hidup kita. Bukan nafsu, ya. Itu keperluan kita. Jadi Nabi kita sendiri pun orang paling banyak merendah diri. Dan Nabi kita pula kalau dia berjalan di belakang para sahabat, keadaan baginda sama saja. Maknanya orang tengok celah-celah nak cari Nabi kat mana, serupa cara hidup, cara berjalan, kan? Itu penting tuan-tuan. Bukan sahaja cara beribadah, sama saja dengan para sahabat. Jadi kesimpulannya malam ni, saya dah baca satu tajuk Ibadur Rahman. Sebenarnya kenapa saya buka buku ni, sebab cerita tahun 90-an dulu. Saya pergi Bangi, saya jumpa dengan seorang duduk menulis di Surau Kausar, nama dia. Surau tu seksyen 4. Hidup tulis setiap hari, saya singgah Semayang Zuhur. Saya tanya dia, saya tulis apa? Saya cadang nak tulis buku. Tajuk dia Ibadur Rahman, tahun 90. Saya kata, entah penulis ke? Ya. Kita tak fikir lagi. Buku yang dia cetak lepas tu, tiba-tiba kita beli, kita simpan, kita baca. Tiba-tiba hari ni buku tu boleh kita baca dan boleh kita kongsi pengalaman dengan jemaah. Dalam buku saya beli ni ialah ceramah surah An-Nur, surah Harundin lah, 13 Syakban 1408 tahun 207. Ya, 28. Kenapa? Sebab buku ni mula diedarkan, saya beli. Buku ni juga adalah hasil daripada terjemahan Yusuf Qardawi berdasar pada ayat tadi. Sebab ini buku yang bagus. Bukan soal nak suruh tuan beli, ya. Jangan ada pasaran. Masa tu saya tolong jual sahabat ni. 15 tahun kemudian jumpa dia satu restoran baru ni. Kata, Syekh, entah tulis lagi. Dia tulis buku ni pula siri yang kedua. Siri yang pertama baru malam ni baru kita start tajuk pertama. Ada 12 tajuk lagi. Makna kalau saya nak berhabis buku ni, saya kena datang 12 kali baru habis. Gitu. Sebab yang kedua ini sifat pemurah. Sifat pemurah. Wa qalu salama, ayat 63. Hak pertama iaitu tadi hauna, sifat berjalan dengan baik. Sifat Ibadur Rahman kedua, wa qalu salama. Orang marah kat dia pun dia kata selamat. Ini sifat Nabi ni. Sifat Nabi. Orang Melayu kata tak apa, biarlah, alhamdulillah, kan. Tapi kita ni kalau kita kata gitu, dia kata apa? Penakut. Betul tak? Nabi tuan-tuan lebat ni, dia pernah berjalan dengan Yahudi. Yahudi tu tabur macam-macam atas kepala Nabi. Meninggal Yahudi ni, Nabi pergi ziarah. Itu nama dia, waqalu salamah. Tingginya akhlak Nabi.
Kita tak sampai peringkat tu pun tak apa cuan-cuan kan. Pokoknya ada 50% sifat tu. Itulah buku Ibadur Rahman ni yang saya baca malam ni. Baru ciri pertama, ada 11 ciri lagi. Kalau panjang umur kita jumpa InsyaAllah hari bila-bila tahu kau ada lagi peluang-peluang, tolong peringat kat saya, kita bersama balik. Akhir kata, saya mengucapkan selamat menyambut Ma'al Hijrah 1442. Jangan anggap itu hanya berubah huruf ya. Kita berubah segala-gala. Yang nak tahu ubah tu kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila atqakum. Allah tak tengok pada macam-macam kehidupan kita, tapi Allah tengok pada takwa kita dan sebagainya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam. Astagfirullahalazim. Alhamdulillah.